A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولن يجعل له عوجا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'. Alhamdulillah, kita merafak setinggi kesyukuran pada Allah kerana kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita isi ruang antara maghrib dan isyak ini untuk sama-sama insya-Allah kita menambahkan lagi kefahaman kita dalam hidup beragama. Dan kita masih lagi berbincang melihat suatu kitab karangan Syekh Dr. Fathi Yakan, Maza ya'ni intima'il Islam. Apa artinya saya menganut agama Islam? Dan kita berada dalam bab saya hendaklah Muslim dari sudut akidah. Ada di sana beberapa senarai yang ditulis oleh Syekh Fathi Yakan, dan kita pergi kepada senarai yang ke-12. Yang dimaksudkan dengan saya hendaklah Muslim dari sudut akidah ialah saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan, iaitu menyamakan dengan zat dan makhluk yang lain. Semuanya saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan Rasulnya yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada sesuatu selain daripada Allah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah sebut dalam Quran, Allah kata kami telah utuskan, walaqad ba'asna, kami utuskan pada setiap umat. Setiap umat, setiap generasi ada utusan Allah, ada Rasulnya. Tujuannya apa? An ya'budullah, mengajak manusia supaya taat beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ini perkara-perkara yang melanggar batas, yang melampau. Yakni dalam konteks ayat ini melampau daripada ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, iaitu mensyirikkan diri kepada Allah.
Jadi Allah Ta'ala utuskan setiap kaum ada rasulnya, yang Allah Ta'ala ceritakan tugasnya, yang Allah ceritakan tanggungjawabnya. Maka apabila diberikan amanah, bila seorang manusia diangkat menjadi rasul dan diberikan amanah kepadanya untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah yang datang daripada Allah, maka secara automatiknya akan berlakulah juga ketaatan kepada rasul. Secara tidak langsung, ketaatan itu juga hendaklah mutlak kepada rasul, seperti mana mutlaknya taat kepada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan banyak ayat lain disebut ati'ullah war rasul, yang menggandingkan menggandingkan Allah dan Rasulnya dari sudut ketaatan, meletakkan level kedudukan yang sama. Tidak ada bezanya. Bila kita taat kepada Allah, maka dengan Rasul juga kita hendaklah mencurahkan ketaatan, kesetiaan, kecintaan, penumpuan yang tidak berbelah bagi. Walaupun dia manusia, walaupun dia badan jasadnya manusia, tetapi Allah angkat dia menjadi rasul, maka menjadi suatu tanggungjawab, menjadi suatu amanah kepada kita untuk taat juga kepada rasul. Seminggu dua ni banyak muncul semula cerita tentang Kasim Ahmad yang menghidupkan semula, seolah-olah dia macam keluar daripada kubur. Menghidupkan semula ajaran pemikiran anti hadis. Suatu cerita yang rasanya 10 tahun, 20 tahun sudah berlalu, senyap tanpa apa-apa bicara, tiba-tiba muncul. Rupa-rupanya belum taubat lagi. Yang mendakwa bahawa Nabi ni dia manusia, dia macam manusia yang lain. Dan juga dia mempertikaikan perawi-perawi yang merawikan hadis yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah cerita kalau kita nak tolak pandangan ini. Kalaulah betul pandangan-pandangan tersebut yang dilihat mempertikaikan kredibiliti Nabi dan perawi-perawi, maka selayaknya juga kita, kalau betul lah, in bracketnya betul lah kita mempertikaikan hadis Nabi, maka secara automatiknya Al-Quran juga tidak boleh dipercayai. Al-Quran juga tidak boleh diyakini jika benar dakwaan tersebut. Kenapa? Sebab Al-Quran juga, walaupun dia mendakwa, walaupun ia kalamullah, walaupun ia wahyu daripada Allah, setiap huruf, setiap sebutan, setiap lafaz dia datang daripada Allah, tapi dia tidak akan sampai kepada umat manusia, dia tidak akan sampai kepada kita, melainkan daripada lidah manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak datang pakai CD, datang kau download je. Dia tak datang macam sampai zaman sekarang, dalam bentuk CD ke, dalam bentuk website, download, baca dah.
Sedangkan Allah Ta'ala boleh buat. Tapi tidak. Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan melalui Nabi. Kalaulah betul dakwaan tersebut, maka Al-Quran pun kita tak boleh percaya, kerana dia datang daripada manusia macam kita. Kalaulah itu hujahnya. Kalaulah itu hujahnya, tak boleh pakai. Quran pun tak boleh baca. Nak mengadakan perdebatan wa'imah apa pun, persoalannya bukan hujah. Kadang-kadang kita kena fikir cara lain. Kadang-kadang kena fikir bukan bagaimana. Saya yakin ramai kalangan ahli-ahli ilmu kita, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita boleh berdepan dengan dia. Soalnya sekarang saya nak kaitkan dia dengan kitab ini. Saya nak kaitkan dia dengan kehidupan. Maza ya'ni intima'il Islam. Apa artinya saya menganut Islam? Persoalannya bukan bagaimana, tapi persoalannya mengapa. Sekarang ini tuan-tuan, kita melihat semakin hari semakin ramai orang, suara-suara mula zahir mempertikaikan satu demi satu perkara-perkara yang menjadi teras ajaran Islam. Yang terbaru Kasim Ahmad. Kalau tuan-tuan rajin buka Facebook, ada cerita pasal murtad, murtad in Kelantan, murtad in Terengganu, whatever lah, banyak tempat. Ada suatu, saya tak kata gelombang, ada suatu riak yang muncul secara bukan tiba-tiba, secara kuat. Gerakan ini datang mula mencabar satu demi satu ajaran-ajaran teras dalam agama. Soalnya mengapa? Soalnya mengapa? Soalnya kenapa? Kalau nun jauh di sana, kalau kita pergi nun jauh sana di Algeria, Aljazair, negara Algeria, pada tahun 1957, seorang Perdana Menteri daripada Algeria namanya Habib Bourguiba. Dia bukan Habib Yaman tu, tak. Habib Bourguiba, seorang Perdana Menteri beragama Islam, tapi dia pernah keluarkan suatu kenyataan dalam surat khabar, live TV, bukan surat khabar, live television. Pada 1 Ramadan, dia mengeluarkan suatu kenyataan secara langsung dilihat oleh jutaan rakyat dia. Dia mengajak orang berbuka puasa pada 1 Ramadan. Dia kata sebab bila sampai 1 Ramadan, orang Islam jadi tak produktif. Orang Islam jadi malas. Orang kerja-kerja jadi tertangguh, tak ada produktiviti. Jadi kita batalkan puasa. Tak puasa, dia bersama dengan kabinetnya makan beramai-ramai pada 1 Ramadan secara langsung. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Kalau pemimpin macam tu, rakyat ni pun ikutlah, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat di negara kita, balik negara kita, kalau tuan-tuan pernah kenal Yasmin Ahmad, daruah dah pun. Kalau tuan-tuan pernah tengok beberapa filem dia,
ada beberapa kontroversi. Kontroversi kan? Cerita imam pergi bergaul dengan pelacur-pelacur, Pak Bilal sentuh anjing, dan beberapa lagi lah peristiwa yang berlaku. Satu lagi yang saya nak kongsi, ini dekat dengan saya. Senior saya di sekolah menengah dulu. Saya sebutlah, tak apalah, mungkin dia aib tapi tak apa. Saya sekolah menengah dulu di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah. Senior saya dulu namanya Badrul Hisham. Sekarang dia tak jadi Badrul Hisham. Dia jadi Padri Stephen nama dia. Dia sudah murtad dan jadi seorang padri senior. Tuan-tuan boleh tengok video dia dekat YouTube. Dia sinis mempertikaikan ajaran-ajaran Islam. Nama-nama yang saya sebut ini dan beberapa gerakan-gerakan yang berlaku ini, dia bukan suatu yang baru, dia dah lama wujud. Gerakan yang saya kata gerakan cynical, sinis dia dengan agama. Soalnya bukan bagaimana nak berhadapan dengan mereka, soalnya kenapa. Baik, saya nak cerita senior saya. Senior saya namanya Badrul Hisham tadi. Secara peribadi saya tak sangka dia ni akan jadi padri satu hari. Tak ada siapa pun sangka. Kenapa dia jadi padri? Boleh jadi latar belakang kehidupan dia di sekolah saya itu menyumbang. Saya tak tahu berapa banyak. Dia di sekolah, tuan-tuan, walaupun dia senior, tapi dia menjadi punching bag kawan-kawan dia, senior-senior dia dan junior-junior dia. Tahu punching bag, tuan-tuan? Kena bully. Seorang yang pendiam dibuli oleh rakan dia, dibuli oleh senior dia, dan dibuli oleh juniornya. Bayangkan, best saya ni, kawan saya boleh bully dia. Padahal beza tu 4 tahun, tuan-tuan. Saya datang, dia masuk form 5. Form 5 ke form 6. Dibuli. Boleh jadi perkara yang berlaku ni, saya nak cerita dia respon. Cerita daripada Habib Bourguiba tadi, Perdana Menteri, cerita daripada Yasmin Ahmad, cerita daripada Kasim Ahmad, cerita daripada Padri tadi. Dia respon kepada situasi yang berlaku dalam kehidupan dia. Boleh jadi disebabkan dia dibuli, disebabkan dia melihat suasana. Ini sekolah agama, tuan-tuan. Ini bukan sekolah menengah SMK. Boleh jadi dia punya pandangan dia terhadap agama berubah. Saya tengok YouTube, menonton dia, nak kenal lah. Dia hujah dia tak ada apa-apa, tuan-tuan. Hujah dia tak kuat pun. Tetapi dia berani mempertikaikan, dia berani menyindir agama kerana mungkin latar belakangnya. Bila saya sembang dengan kawan-kawan dia yang rapat, mungkin berlaku. Dia melihat sekolah yang sepatutnya mendidik dia jadi orang baik, sepatutnya dia hidup tenang, aman dan damai, rupa dia kena buli. Mungkin juga Yasmin Ahmad tadi, dia buat filem macam tu, dan kita tengok orang yang sefikrah dengan dia macam Sisters in Islam, yang memperjuangkan hak wanita. Dia kata wanita ni tak boleh, patutnya sama rata, dilayan sama rata, beri nafkah, beri wasiat sama rata.
Boleh jadi mereka mengalami suatu pengalaman yang memberikan mereka tasawur gambaran Islam secara salah. Mungkin saya quote mungkin mereka melihat bapa-bapa mereka menyeksa ibu-ibu mereka di rumah. Mungkin mereka melihat suami-suami rakan-rakan mereka mendera isteri-isteri mereka di rumah. Mungkin. Dan mungkin juga benar apa yang disebut oleh Perdana Menteri Algeria itu tadi. Mungkin dia melihat puasa je tak boleh buat apa kerja. Balik awal. Jadi saya nak sebut dari sudut pandangan, tasawur kita. Tasawur mereka itu memberikan suatu kesan dan akhirnya direspon, menjadikan suatu gerakan melawan Islam. Sedangkan pandangan Islam berbeza. Sedangkan pandangan yang sebenarnya berbeza. Pandangan yang sebenarnya berbeza, yang merubah, yang memburukkan dia bukannya Islam, tetapi orang-orang yang menganut agama Islam. Sebab itulah Zainab Al-Ghazali dia balik, dia bertukar-tukar surat bersama dengan Syekh Abu Ala Al-Maududi tentang agama. Dia datang daripada barat, dia duduk di negara barat, bertukar-tukar surat. Akhirnya dia masuk Islam dengan tukar-tukar surat. Dulu tak ada email, dia tukar surat. Dia nak pergi ke negara Syekh Abu Ala Al-Maududi. Apa dia dapat? Dia keluar daripada Katebang, dia melihat keadaan orang Islam. Dekat orang-orang Islam yang kencing di dinding. Orang Arab, orang Pakistan, orang belah sana biasa kencing dinding. Adakah itu dia ajak Islam? Tidak. Dia melihat keadaan yang bukan digambarkan oleh Syekh Abu Ala Al-Maududi tentang Islam. Dia ucap apa? Alhamdulillah. Akhirnya aku masuk Islam. Mujur aku masuk Islam dulu, baru berjumpa dengan orang Islam. Kalau aku jumpa orang Islam, belum tentu aku masuk Islam. Islam ini kadang-kadang dia mahjub, dia terhijab, dia terdinding kerana pengamal agamanya sendiri. Boleh jadi kalau kita berani, kita terbuka untuk melihat situasi dan perkara ini, kes-kes yang terbaru ini, mungkin sebagai suatu muhasabah untuk diri kita. Boleh jadi mereka-mereka ini dilahirkan oleh kita, dilahirkan oleh sistem nilai peribadi kita selaku orang Islam di Malaysia. Boleh jadi dia lahir daripada sistem kekeluargaan yang diamalkan oleh keluarga kita. Boleh jadi dia lahir daripada sistem masyarakat di kampung, di bandar yang diamalkan di tempat kita. Boleh jadi dia lahir daripada sistem kerajaan yang memayungi negara ini. Dia lahir daripada itu, dia respon. Sebab dia tidak melihat Islam dari sumber yang sahih, dia melihat Islam dari sudut kehidupan. Apa yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi dia respon dan dia berani dengan pandangan-pandangan dia. Sebagai suatu tindak balas, protes kepada sikap segelintir daripada orang-orang kita. Boleh jadi begitu. Jadi penting untuk kita melihat gambaran tasawur Islam yang betul, yang benar, supaya kita memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat. Sebab itu susah dan sukar bagi orang bukan Islam nak masuk Islam, walaupun dah ratusan tahun hidup bersama.
jiran kita, jiran Cina kita, jiran India kita yang duduk dekat depan kita, dia duduk rumah kiri dan kanan kita, dia tidak ada tarikan nak masuk Islam. Kenapa? Boleh jadi dia tengok dia dengan kita sama je. Bangun pagi pukul 8 lebih kurang ya. Boleh jadi begitu. Sengaja saya mengusik perkara ini supaya kita memfikirkan, adakah kita menyumbang kepada masalah ini? Adakah kurangnya faham dan amalan kita terhadap agama menyumbang kepada tumbuhnya kumpulan-kumpulan ini? Adakah disebabkan oleh penguat kuasa, mereka yang berkuasa, ketua-ketua keluarga, ketua-ketua masyarakat, institusi masjid, institusi agama, menyumbang kepada lahirnya pemikiran-pemikiran kumpulan-kumpulan ini? Mungkin banyak, mungkin sedikit, wallahu alam. Sekadar saya melontarkan supaya kita berfikir. Sebab isu ini bukan masalah hujah. Bila kita, bukan masalah berdebat, bukan masalah untuk kita berwacana dan seumpama dengannya. Kita ada hujah, kita ada dalil, kita akan menang dengan dalil. Tapi bukan itu yang dilihat. Bukan itu yang dia mahu. Yang dia mahu mengkritik. Dia mahu membantah mungkin sikap, mungkin tindakan daripada kita selaku orang Islam. Jadi penting untuk kita ada bird eye view, helicopter view, pandangan burung yang melihat daripada atas. Kita patut melihat Islam bukan daripada bawah, daripada atas. Melihat Islam secara syumul, secara keseluruhan. Barulah orang nak dekat dengan kita. Barulah orang nak tertarik untuk bersama dengan kita. Jadi penting. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam Fakhrul Razi dalam tafsir dia Mafatihul Ghaib, dia sebut tiga ni ada dua cara. Tiga perkara ni seru Islam. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam Fakhrul Razi kata yang rajih hendaklah kita ikut ala hasabit tertib, secara tertib. Nak sampai Islam, yang pertama hikmah, yang kedua mau'izatil hasanah, tunjuk cara yang baik, tunjuk akhlak yang baik. Baru hujung sekali wajadilhum billati hiya ahsan, ala hasabit tertib. Bukan main boleh pilih-pilih mana satu, mana nombor dua, mana nombor tiga. Sebab itu, bila nak sampai, sebelum kita berdebat, sebelum kita berbalas hujah dengan golongan ni, wajadilhum billati hiya ahsan, kena tengok dulu, adakah selama ni Islam kita bil hikmah? Kena lihat dulu, adalah Islam kita bil mau'izatil hasanah. Barulah dah selesai satu dan dua, barulah wajadilhum billati hiya ahsan. Okey, baik. Sambung lagi. Yang ke-13, saya juga mestilah takut hanya kepada Allah Azza wa Jal dan tidak takut kepada yang lain. Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi kemurkaan Allah dan larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya
serta takut dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ke-14, saya mestilah sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut nama-Nya, untuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir, dan apabila bercakap adalah kerana berzikir. Ini adalah kerana mengingati Allah itu merupakan ubat penawar yang paling mujarab untuk jiwa dan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan zaman ini, pancaroba kehidupan serta asam garamnya. Allah menyatakan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenteram kerana mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Ini pentingnya kita sentiasa mengingati Allah. Pucuk pangkalnya, keadaan kita berdiri, duduk, berjalan dan seumpamanya, hati kita hendaklah bersama-sama dengan Allah. Barulah itu namanya zikir. Kalau hati kita, kalaulah solat kita sekadar lafaz, sekadar gerakan, sekadar menyempurnakan ritual harian tanpa hadir dan datangnya hati, maka itu tidak dikira zikrullah, tak sampai ingat kita kepada Allah. Kita hanya melakukan amalan harian, kerja-kerja harian. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata orang ni tak ubah macam binatang. Macam binatang ternakan, macam lembu, macam kambing. Sebab apa? Lembu dan kambing tu dia makan rumput, dia buat apa saja tu kerana itu amalan harian dia. Dia buat segala-galanya tu kerana amalan harian dia. Macamlah kalau kita buat macam itu, tak, maka samalah kita dengan mereka binatang-binatang tersebut, sekadar melaksanakan tanpa hadir taat, tanpa hadir ingat itu dalam hati, tanpa menghadirkan hati untuk kita bercakap, untuk kita mengingati Allah. Sebab itu dalam hal khusyuk, Imam Al-Ghazali di antara mazhab Syafi'i yang paling keras menyebut bahawa siapa yang tidak khusyuk dalam solat, solatnya batal, solatnya tidak sah. Boleh baca kitab Ihya Ulumuddin. Paling keras pandangan Imam Al-Ghazali. Dia kata siapa tak khusyuk, siapa sembahyang tak khusyuk, solatnya tak sah. Sebab dia kata penting khusyuk. Kalau tak khusyuk, kamu sama macam binatang-binatang ternakan, balhum adal. Okey, wal iyazubillah. Yang ke-15, saya juga wajib mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat dengannya. Kecintaan itu juga mendorong saya menambah amalan-amalan kebaikan, berkorban dan berjihad di jalannya sepanjang masa. Sekalipun hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, semuanya tidak sepatutnya menghalang saya dari mencintai Allah. Maknanya mencintai Allah ini ialah menjadikan Allah ranking nombor 1 dalam kehidupan, meletakkan keutamaan nombor wahid Allah. Tidak ada makhluk lain, tidak ada manusia lain. Walaupun manusia itu ayah kita, walaupun manusia itu ibu kita, walaupun manusia itu sanak saudara kita, tidak ada yang lebih penting. Walaupun mereka penting, tidak ada yang lebih penting daripada menunaikan
hak kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ini kita letak prioriti nombor 1, maka jadilah kita seorang Islam. Kalau kita letak keutamaan Allah nombor 2, nombor 3, nombor 4, maka kita belum lagi menjadi Muslim yang sempurna. Buktinya bila? Buktinya bila azan berkumandang. Tandanya bila? Tandanya bila azan berkumandang. Di mana keutamaan kita? Di bendang ke? Di sungai ke? Di parit ke? Di depan TV ke? Di dalam rumah ke? Bersama dengan isteri ke? Bersama dengan keluarga ke? Di situlah tanda kita di mana kita meletakkan Allah. Kalau kita meletak, alah sikit lagi nak meracun, maka racun itu nombor 1 dalam kehidupan kita, bukan Allah. Kalau kita letak masih lagi nak ke bendang, bendang itu masih nombor 1, bukan Allah Azza wa Jal. Kalau anak kita melayan anak kita, masih lagi nak melayan anak kita, maka anak kita masih nombor 1, bukan Allah Azza wa Jal. Nak melayan isteri kita, maka isteri kita masih lagi nombor 1. Kalau nak melayan Facebook kita, internet kita, TV kita, komputer kita, masa azan berbunyi, maka itu nombor 1 bukan Allah Azza wa Jalla lagi. Nombor 1 masih lagi komputer, masih lagi TV, masih lagi astro. Tak usah dambalah kita kata kita cinta Allah. Bila sampai waktunya kita tidak menyahut, sahut pun tidak. Kalau handphone tu cepat-cepat tutup. Handphone bunyi azan, cepat-cepat tutup. Kalau ada TV bunyi azan, cepat-cepat perlahankan suara. Maknanya itu Allah tak masuk lagi dalam diri kita. Kita berhenti sebentar azan. Sikit lagi? Belum? Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah yang tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan rahmati Allah Azza wa Jal. Suka untuk saya sampaikan satu kisah yang melambangkan sangat cintanya kepada Allah. Bila kita sebut tentang cinta kepada Allah, saya teringat kisah seorang sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini salah seorang daripada sahabat Nabi yang merupakan naqib pertama dalam Islam. Orang yang paling dipercayai oleh Nabi untuk menjadi wakil buat kerja Nabi, iaitu Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum Nabi berangkat pergi ke Madinatul Munawwarah, Nabi utuskan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah menjalankan kerja Rasul. Pergi dulu ke Madinah setahun sebelum Nabi berhijrah, menyampaikan Islam, mengislamkan penduduk-penduduk Yathrib pada ketika itu, yang akhirnya mereka menerima Islam, yang akhirnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, tidak ada penentangan, tidak ada suatu bantahan. Penduduk Madinah meraihkan kehadiran Rasulnya kerana kerja, salah satunya kerja Mus'ab bin Umair. Bagaimana dia masuk Islam, kita sambung selepas azan insya-Allah.
Mus'ab bin Umair, tuan-tuan puan-puan mudah-mudahan mati Allah, sebelum dia masuk Islam, dia hidup dalam golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kaum Quraisy. Kira-kira anak datuk, anak datin lah ni, nak Tan Sri. Kedudukan tinggi, duit banyak, mewah kehidupannya, kaya. Muda, hidup keadaan mudah. Akan tetapi apabila dia mendengar seruan daripada dakwah Nabi SAW, dia tertarik nak masuk Islam. Tertarik dengan masuk Islam. Tapi bila nak masuk Islam, pada zaman Nabi, dia berdepan dengan dilema. Masalah ni, nak masuk Islam, dia kena tinggalkan keluarganya. Bukan tinggalkan keluarga, dia terpaksa meninggalkan kehidupan mewahnya, terpaksa meninggalkan gelarannya, terpaksa meninggalkan ruangnya, rumahnya, kedudukannya tinggi, semata nak bersama dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi kerana cintanya kepada agama, cintanya kepada Allah Azza wa Jal, cintanya kepada Rasulullah SAW, semuanya itu dikorbankan. Semuanya itu dikorbankan demi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia pun pergilah daripada orang yang asalnya anak keturunan yang kaya, keturunan yang berada kedudukan yang makamnya tinggi di kalangan kaum Quraisy ketika itu, habis hanya menjadi manusia biasa yang tidak ada apa-apa. Ibu Mus'ab pada ketika itu, tuan-tuan, melihat keadaan Mus'ab, dia bertekad untuk mogok lapar. Tak mau makan, tak mau minum, mogok lapar, dengan harapan Mus'ab kembali semula kepada agama asal. Mus'ab bila melihat keadaan ibu je, bila dah hari ketiga, hari pertama tengok masih lagi mogok, hari kedua masih lagi mogok, hari ketiga Mus'ab pun datang kepada ibu je, balik ke rumahnya. Bila berjumpa dengan ibunya bergembira, gembira, seronok. Akhirnya Mus'ab nak balik rumah. Akhirnya Mus'ab ni nak kembali kehidupan asal. Apa kata Mus'ab kepada ibunya apabila Mus'ab berjumpa dengan ibunya yang dalam keadaan lemah, mogok? Susah nak jumpa mak mogok lapar ni. Cuba try, tuan-tuan, kalau anak-anak nakal, mak mogok lapar, biar je anak dia. Susahlah. Kita pula yang susah. Tapi Mus'ab dia balik. Mus'ab kata apa? Mus'ab kata, wahai ibu, kalaulah ibu sekarang ditakdirkan Allah dengan mogok ini ibu mati, dan ditakdirkan Allah ibu hidup semula, dan ditakdirkan Allah selepas ibu hidup semula ibu mogok lagi, dan ditakdirkan Allah ibu mati semula, dan ditakdirkan Allah ibu hidup semula, dan ditakdirkan Allah ibu mogok balik, 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali ke Allah bangkitkan ibu dan ibu mogok sekalipun, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Saya tidak akan sekali-kali meninggalkan perjuangan agama, tidak akan sekali-kali meninggalkan agama yang benar ini. Mak ni bila dengar tu terus tak jadi mogok, terus makan, tuan-tuan. Terus ambil nasi tak guna lah. Cakap banyak kali pun tak boleh dengar dah. Tuan-tuan, mudah-mudahan mati Allah, akhirnya Mus'ab ini disyahid dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud disyahid. Syahid dalam peperangan Uhud. Diriwayatkan ketika beliau meninggal, hartanya hanyalah sehelai kain. Harta yang ada pada Mus'ab pada ketika itu hanyalah sehelai kain, yang hanya mampu dibuat sebagai selimut nak menutupi jenazah Mus'ab bin Umair. Dan ditakdirkan Allah, kain itu, tuan-tuan,
tak muat, tak cukup, pendek. Diriwayatkan Nabi ketika nak tarik kain itu ke muka Mus'ab, nampak kaki, tuan-tuan. Bila Rasulullah tarik kain tu ke kaki Mus'ab, nampak muka Mus'ab. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatkan Mus'ab ini. Sedih melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, orang yang meninggalkan segala-galanya di dunia kerana cinta kepada Allah. Sanggup bersusah, sanggup berpayah, sanggup mati, meninggalkan harta tanpa meninggalkan apa-apa pun demi cinta kepada Allah. Orang ini barulah layak disebut sebagai orang yang cinta Allah. Rijalun minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Pemuda-pemuda yang membenarkan janji-janji Allah, apa yang telah dijanjikan Allah kepada dia. Ini makna cinta, meletakkan keutamaan kepada Allah. Nombor satu dalam hidup dia tidak lain Allah, nombor dua Rasul. Yang lain datang nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kalau benda ni kita tak ada, belum lagi tuan-tuan sampai cerita Rasul. Walaupun banyak kali kita pergi majlis selawat, walaupun banyak kali kita pergi majlis zikir, walaupun banyak kali kita hadir majlis-majlis ilmu, tapi keutamaan ini tidak ada, belum. Bila bertembung, ni bila masalah nanti bila bertembung. Kalau masa kosong boleh, bila bertembung, masa di mana keutamaan kita. Kalau kita mengutamakan Allah, maka layaklah kita mendapat cinta daripada Allah Azza wa Jal. Wa huwal muwafiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.